Seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya. Ini kitab rujukannya. Sangat bagus kitab ni, subhanallah. Oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Siapa yang belum ada kitab ni, elok carilah kat Shopee, kat mana-mana. Banyak sekarang ni, kita mudah nak dapatkan rujukan kita. Sebab ia menghantarkan kerinduan yang dalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh terbaik yang tiada seperti baginda. Dan kita pun sekarang masuk ke Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan datangnya musim bunga yang wangi, yang indah, yang penuh dengan warna-warni di mana-mana. Seakan hati kita tu ada taman. Mudah-mudahan Allah pandang ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita masih kuatkan istiqamah kita, lapangkan sikit masa untuk datang ke majlis ilmu. Insya-Allah dengan majlis ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Moga Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang menuntut ilmu itu beberapa darjat. Subhanallah, ulang. Sebab dalam kehidupan ni ada benda berulang-ulang yang memang kita sangat perlukan. Kita tengok berulang-ulangnya pertukaran siang dan malam. Betul kan? Berulang-ulangnya pertukaran cuaca, kelahiran, demi kelahiran datang berulang-ulang kita tengok. Lepas tu kisah kematian berulang-ulang kita dengar. Allahu Akbar. Jadi kita tak boleh nak kata bosan kepada perkara yang berulang-ulang. Seperti kita tak boleh nak kata, hei jantung, aku bosanlah kau asyik berulang-ulang berdenyut. Boleh ke kata macam tu kat jantung? Bosanlah jantung ni berulang-ulang. Tak boleh, sebab memang kita perlukan jantung yang berulang-ulang berdenyut tu. Betul kan? Majlis ilmu pun sama. Kita mendengar sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Daripada kecil darjah 1, 6 tahun, berulang-ulang kita dengar. Tapi kalau kita bawakan satu jiwa besar, nak cari kebaikan besar, kita akan nampak sirah yang sama. Tapi dari dimensi yang berbeza-beza. Dan benda tu sangat kita perlukan. Seakan WhatsApp fresh langsung dari Allah melalui Al-Quran As-Sunnah yang kita baca tu. Dia kena je dengan masalah yang kita hadapi. Hari ni kita banyak dengar isu kekeluargaan. Ramai orang bercerai-berai. Sebab apa? Masalah komunikasi, tak sefahaman. Ada ketegangan. Ada isu sanak saudara sampai berpecah belah. Sebab apa? Komunikasi. Tak sampai makna yang nak dibicarakan tu. Sebab tu kita bincang hari ni tajuk seni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni insan. Kalau kita rujuk kitab Syekh Saleh Munajjid ni, Allah Akbar, luas ya, teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Aspek yang boleh kita teladan ni pun sangat luas. Dari segi akhlaknya, dari segi keberaniannya, dari segi zuhudnya, dari segi kepimpinannya, luas. Ya, interaksi baginda pun, ya Allah, nak bincang yang mana satu ni, banyak sungguh ni. Interaksi dengan isteri ke, interaksi dengan anak ke, interaksi dengan cucu ke, dengan kerabat, dengan jiran tetangga, dengan tetamu, dengan para sahabat terdekat, dengan pekerja, pelayan, dengan orang-orang yang cacat, OKU, kelainan upaya, dengan orang yang ditimpa musibah dan kesusahan. Sekarang ni isu kita prepare untuk banjir. Ya, Allah uji setiap tahun kan ada musim yang ramai orang ditimpa kesusahan.
Macam mana interaksi kita untuk jadi orang yang menghiburkan, yang bawa kegembiraan, bukan yang makin buat orang tu down. Kita nak contohi daripada baginda Nabi. Interaksi baginda dengan fakir miskin, interaksi baginda dengan orang kaya, interaksi baginda dengan orang yang ada status sosial tinggi. Ya Allah, banyak ni interaksi baginda dengan orang yang berselisih, orang yang ada kepakaran tertentu, dengan mu'allaf, dengan pelaku dosa dan maksiat pun ada. Ada teladannya, ada banyak kisah-kisah yang dikongsikan dalam buku ni. Interaksi baginda dengan orang badui, interaksi baginda dengan orang munafik, interaksi baginda dengan kaum perempuan secara umum, interaksi baginda dengan warga emas. Allahu Akbar. Interaksi baginda dengan anak-anak, dengan haiwan. Allah, 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 sempurna sungguh. Sempurna sungguh pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang terbatas ni kita tak mampu nak kupas semua. Betul kan? Jadi kita ambil yang terdekat. Ya, bagaimana seni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni insan dalam konteks keluarga. Macam mana sepatutnya isteri santuni suami? Macam mana suami patut santuni isteri? Macam mana ibu bapa patut santuni anak-anak? Bagaimana seorang anak patut santuni ibu bapa? Kita ambil nuclear family. Ya, dengan keterbatasan masa yang ada. Sebelum tu saya nak tanyalah bijak pandai di sini yang selalu tekuni majlis ilmu, yang saya tengok wajah-wajahnya bercahaya jauh lebih baik daripada saya ni. Ya Allah, pengalaman luas. Saya orang muda baru bertatih-tatih. Allah Akbar, yang ada kat depan saya ni jauh lebih baik. Jadi saya nak tanyalah. Kita nak bincang tentang seni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni insan. Dan poinnya sebenarnya tentang komunikasi. Apa makna komunikasi? Siapa nak bagi pendapat? Apa makna komunikasi? Berbincang? Okey, bagus. Percubaan lagi. Kalau orang bisu, tak berkomunikasi lah. Sebab dia tak boleh nak berbincang. Berisyarat. Bagus. Lagi? Apa yang kita boleh definisikan komunikasi ni dengan maknanya yang luas? Tak mesti guna mulut. Berhubungan. Bagus, berhubungan. Kalau penganjur dekat belakang sana, misalnya dia tunjuk pada saya, daripada belakang dia tunjuk macam ni. Apa maknanya? Berhenti, tak cakap sepatah pun. Tak bincang pun. Dia tunjuk macam ni. Contoh kan? Kita faham. Oh, berhenti. Anak, baby, dia nak berkomunikasi dengan ibu dia, dengan ayah. Tapi tak ada satu perkataan lagi yang dia belajar. Sebab dia baby. Tapi dia nangis. Dia nangis. So, ibu dia faham apa tu? Dia nak susu ni. Dia lapar mungkin. Ataupun pampers dia dah penuh. Tak ada perkataan pun. Tapi dia boleh berkomunikasi. Betul kan? Allahu Akbar. Jadi komunikasi ni sebenarnya satu proses kita nak menyampaikan mesej dalam bentuk yang boleh difahami. Saya ulang, dalam bentuk yang boleh difahami oleh orang yang kita nak sampaikan tu. Sesama binatang, dia ada tak proses komunikasi dia? Binatang. Ada. Dalam bentuk yang mereka sama-sama faham satu sama lain. Cuba tengok semut, kalau dia jalan ramai-ramai tu, kalau dia berjumpa dia buat apa? Dia macam ada communicate dia. Masya Allah. Dan dia pun ada tinggalkan, saya tak ingat ada istilah saintifik dia, tak silap saya feromon macam itulah, lebih kurang istilah dia. Dia tinggalkan feromon tu menyebabkan tak sesat lah, tahulah jalan nak balik. Itu komunikasi. Kalau kita naik kenderaan, kita baca apa? Signboard ataupun tengok Waze.
Ya, signboard tu tak bercakap pun dengan kita. Kita yang baca dia, kita faham. Itu komunikasi. Maka semua yang saya muliakan, sangat bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tahu komunikasi ni satu kemahiran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan memang Allah dah bagi dah ilham antara perkara penting yang dipelajari oleh manusia sejak awal untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Sejak baby lagi, dia dah diberi ilham untuk pandai sampaikan hasrat dia melalui tangisan kalau baby. Walau bagaimanapun, kita kenalah pertingkatkan ilmu komunikasi kita. Ya, kalau bercakaplah dengan pasangan, dengan anak-anak asyik gaduh, asyik konflik, asyik salah faham, asyik jadi nak merajuk. Cuba cek ilmu komunikasi kita. Hanya duduk di tahap yang statik ataupun kita luangkan masa nak belajar ilmu komunikasi itu. Dan sebaik-baik ilmu komunikasi itu kita nak belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya, antara cara Allah berkomunikasi dengan kita, Allah bagi apa? Al-Quran. Allah bagi ilham, Allah bagi akal, Allah bagi fitrah. Allah pun perkenalkan dia kepada kita. Dalam Al-Quran tu kita banyak tengok nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni sayang sungguh kat kita. Kesian belah sungguh kat kita. Lebih daripada mak sayang dekat baby dia. Lebih. Sebab tu orang yang menghayati kasih sayang Allah, ya, dia akan rasa hidup ni terjaga, terbela, dilindungi. Kalau Allah nak panggil mati bila-bila masa pun, dia akan pergi ke satu alam yang lebih baik. Sebab mak jaga elok, Allah jaga jauh lebih elok. Alam tu alam yang tiada lagi kezaliman. Alam tu alam yang hanya ada keadilan Allah. Kat dunia ni pun bila manusia berbuat adil, ada sistem polisnya, mahkamah, kita rasa agak selamat lah. Walaupun risiko tu masih ada. Ya, pergi ke alam akhirat jauh lebih selamat bagi orang yang yakin, percaya kepada keadilan dan dia memang menegakkan keadilan dalam kehidupan dia. Dia akan rasa jauh lebih selamat. Macam baby duduk dalam perut mak, gelap, sempit, tapi dia rasa selamat, best. Dia lahir, dia nangis. Takut ni nak hadapi benda yang sangat asing. Rupa-rupanya alam dunia tu jauh lebih best daripada alam perut mak. Biar dia lalui hari demi hari. Orang yang beriman pada Allah pun begitulah. Memang kita fitrah takut mati. Ya, takut nak keluar pada alam dunia ni. Hakikatnya alam akhirat tu jauh lebih istimewa, lebih best, lebih luas, lebih kekal berbanding alam dunia ini. Bagi orang yang beriman, kenal Allah, tuntut ilmu, dia akan pergi kepada perasaan tu. Allahu Akbar. Jadi salah satu kejayaan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah komunikasi. Komunikasi ni tak mesti cakap. Ada masa diam. Diam tu jadi hikmah. Ada masa tunjuk isyarat je. Ada masa bagi je servis khidmat, tunjuk kebaikan, tunjuk akhlak. Nak membuktikan cinta dan kasih sayang ni. Itu jadi komunikasi yang menyampaikan mesej tu. Allahu Akbar. Jadi, jom sebelum kita pergi jauh, saya nak ajak semua yang dimuliakan, kita nak muhasabah dulu sekejap. Tahap kesihatan hubungan kita dengan orang terdekat kita. Boleh? Nak cek dulu, semak dulu. Boleh? Okey. Sekarang ni, saya bagi masa 3 minit. 3 minit untuk kita sama-sama tuliskan perkara yang disyukuri, lepas tu perkara yang dikesalkan. Boleh? Listkan poin-poin ringkas perkara yang disyukuri dalam hubungan kita dengan insan terdekat kita.
Satu lagi perkara yang dikesalkan, tuliskan poin-poin dia.